Saya memakai biaya nama matrik 10 DLS 19F 2046. Hari ini saya akan membentangkan tentang zakat, ibadat zakat. Kumpulan saya terdiri daripada saya, Haizat Ikram dengan Mio Nazrin. Saya akan beritahu sikit sebanyak tentang zakat fitrah. Istilahnya ialah sedekah yang wajib dikeluarkan selepas berbuka untuk beraya dah selesainya Ramadan. Perintah menunaikan zakat fitrah bermula pada tahun kedua Hijrah, iaitu tahun diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Zakat ni untuk menyucikan orang Islam daripada melakukan perbuatan yang tidak berguna. Zakat fitrah juga untuk memberi makanan kepada orang yang memerlukan, yang bagi mencukupi apa yang diperlukan pada hari 1 Syawal, hari raya. Berkaitan zakat fitrah. Zakat fitrah ni berbeza dari zakat harta kerana ia merupakan kewajipan ke atas individu-individu. Sedangkan zakat harta merupakan kewajipan kepada harta yang dimiliki. Oleh sebab itu, tidak disyaratkan pada zakat fitrah seperti apa yang disyaratkan pada zakat harta seperti nisab, haul dan sebagainya. Sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar yang bermaksud, dalil berkaitan zakat fitrah. Zakat fitrah ni berbeza dari zakat harta kerana ia merupakan kewajipan ke atas individu-individu. Sedangkan zakat harta merupakan kewajipan kepada harta yang dimiliki. Oleh sebab itu, tidak disyaratkan pada zakat fitrah seperti apa yang disyaratkan pada zakat harta seperti nisab, haul dan sebagainya. Sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar yang bermaksud, ucapan Rasulullah SAW, kanak-kanak dan orang dewasa, menunjukkan bahawa zakat fitrah itu wajib bagi anak kecil diambil dari hartanya apabila ia memiliki harta, lalu dikeluarkan oleh walinya, seperti halnya dalam zakat harta. Apabila ia tidak memiliki harta, maka zakat fitrahnya wajib bagi orang yang memberikan nafkah kepadanya. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama. 4 syarat wajib bagi seseorang tu, kalau dia penuhi syarat ni, dia wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama, individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Yang kedua, anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari. Yang ketiga, memeluk agama Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan berkekalan Islamnya. Seseorang yang meninggal. Yang keempat, dan terakhir, seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. 3 waktu yang membolehkan untuk membayar zakat: waktu wajib, waktu sunat, waktu haram. Waktu wajib, mengikut mazhab Syafi'i, wajib seseorang Muslim itu membayar zakat apabila tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan, iaitu pada malam raya dan pagi 1 Syawal sebelum sembahyang raya. Sunat membayar zakat mengikut mazhab Syafi'i berpendapat sunat dikeluarkan sebelum solat hari raya dan makruh mentahrikannya sehingga selesai solat. Waktu yang diharamkan membayar zakat mengikut mazhab Imam Syafi'i ialah pada hari raya, iaitu selepas sembahyang raya. Manakah zakat fitrah boleh dibayar? Zakat fitrah boleh dibayar malam raya. Waktu yang boleh bayar sebelum solat hari raya, pada hari raya pertama pada 1 Syawal, dan seeloknya dibayar pada awal bulan Ramadan dan pertengahan bulan Ramadan, kira sebelum raya, kira sunat bayar tentu. Kira kalau proses membayar zakat ni selalunya Muslim yang bayar zakat tu akan membayar kepada amil zakat lah. Selalunya amil zakat ni mereka akan ada dekat masjid, jabat zakat, macam tu lah. Zakat fitrah. Asal kadar zakat fitrah adalah 1 sya'. Sya' ni gantang dan nilainya seperti yang dinyatakan oleh Dr. Wahab Al-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa Adilatuh, iaitu 2.751 kg, dan di sisi mazhab Hanafi ialah 3.8 kg. Itu saja daripada saya.
Muhammad Haikal bin Yahya tentang sebuah sikit tentang pengenalan zakat, ibadat zakat lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustazah Nurul Huda. Saya Mion Nazri Iman bin Muhammad Nazri, nombor metrik 10 DLS 192077. Hari ini saya membentangkan faktor ibadah zakat. Zakat merupakan instrumen ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia. Namun, zakat yang merupakan kewajipan seorang Muslim belum dapat dilaksanakan dengan baik. Sistem zakat di Indonesia masih berada pada tingkatan sukarela. Hal ini terlihat ketika sebahagian masyarakat hanya membayar zakat fitrah sahaja. Kesedaran untuk membayar zakat harta masih sangat kurang. Kesedaran ini dapat dipengaruhi oleh faktor luaran dan dalaman. Faktor dalaman yang berasal daripada diri sendiri. Sedangkan faktor luaran berasal daripada institusi pembayaran zakat. Institusi zakat merupakan faktor yang paling penting untuk meningkatkan kesedaran masyarakat untuk membayar zakat. Namun, saat ini isu yang sedang hangat diperbincangkan ialah rendahnya peranan institusi zakat dalam meningkatkan pengutipan zakat. Ramai masyarakat kurang percaya kepada institusi zakat yang mengakibatkan masyarakat membayar zakat secara tidak formal. Kajian ini akan menganalisiskan faktor-faktor yang menentukan masyarakat membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional, iaitu Basnas di Kota Medan, Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kaedah deskriptif, ujian faktor analisis dan analisis regresif logistik. Keputusan kajian mendapati bahawa masyarakat tidak membayar zakat kepada Basnas kerana masyarakat tidak tahu Basnas sebagai institusi zakat rasmi negara. Faktor yang menentukan masyarakat mengetahui Basnas ialah pendapatan dan peranan Basnas dalam masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat membantu Basnas untuk meningkatkan peranan dalam masyarakat agar pembayaran zakat di Kota Medan semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haizat Ikram bin Khairul Anwar, nombor metrik 10 DLS 19F 2060. Sekarang ni saya nak menjelaskan tentang kesan dan langkah ibadah zakat. Antara kesan dan langkahnya ialah, pertama sekali, zakat boleh menguatkan hubungan persaudaraan antara Islam dan kasih sayang antara pemberi zakat dan penerima zakat. Contohnya, setiap umat Islam diwajibkan untuk menunaikan zakat pada pihak yang berhak menerimanya, seperti golongan Islam yang layak. Kemudian ianya dapat dilihat betapa eratnya jalinan persaudaraan antara golongan-golongan yang mempunyai golongan-golongan yang berkemampuan dan tidak berkemampuan. Dari pandangan itu, oleh sebab itu ianya dapat dilihat betapa eratnya jalinan kasih sayang antara masyarakat, tidak mengira darjat ataupun pangkat. Kemudian zakat juga memainkan peranan dalam mengurangkan pengangguran di dalam kalangan masyarakat. Punca pengangguran ini wujud disebabkan oleh wujudnya golongan
orang miskin yang tidak berkemampuan. Oleh disebabkan itu, orang yang miskin ni tidak mempunyai modal ataupun duit untuk memulakan perusahaan ataupun perniagaan. Seperti orang yang miskin ni, yang tidak berkemampuan ni, dia tidak mempunyai duit untuk membuat modal untuk pergi ke kerja, mencari kerja, ataupun untuk membina suatu perniagaan. Keduanya, zakat memainkan peranan yang penting dalam menangani pengangguran di kalangan masyarakat. Kewujudan pengangguran ni disebabkan adanya golongan yang miskin yang tidak berkemampuan untuk teruskan kehidupan mereka. Oleh itu, oleh disebabkan itu mereka tidak mempunyai sebarang modal untuk perusahaan dan memulakan perniagaan. Dengan melalui sistem zakat ni, mereka berhak menerima pemberian ataupun sumbangan untuk menjadikan modal untuk teruskan hidup mereka, seperti membuat modal tersebut untuk mencari kerja ataupun mengguna untuk keperluan asas seperti pakaian, minuman, tempat tinggal dan sebagainya. Selain itu, zakat juga merupakan cara untuk membersihkan hati daripada hasrat, sifat-sifat dengki, iri hati. Oleh itu, kesan ini membuatkan masyarakat yang tidak berdendam ataupun menuju ke arah yang negatif, seperti melakukan perkara-perkara yang tidak baik.